Pembinaan pembagi dua sama sudut. Diberi satu sudut COB, kita dikehendaki membina pembagi dua yang ini sama sudut atas dan bawah. Maksudnya garis ini yang perlu dibina adalah garis tengah antara COB. Kita tengok cara-caranya. Yang pertama, dengan satu bukaan yang tertentu, kita bina satu lengkuk daripada jarumnya di titik O yang bersilang dengan garis OC dan OB. Bersilang lebih kurang suku bulatan ini, lebih kecil dari suku bulatan. Dia hanya bersilang pada dua-dua sisi sudut tersebut. Di sini dan di sini. Kemudian, dengan satu bukaan tertentu juga, kita pindahkan jarum ke titik B tempat bersilangnya sisi OB tadi dengan tembereng yang lengkuk yang pertama, iaitu di sini. Kita bina satu lengkuk di tengah sini yang lebih kurang melalui titik tengah pembaginya. Bukaan yang kedua ini tidak semestinya sama dengan bukaan pertama. Boleh juga disamakan dan tidak semestinya sama. Tetapi untuk langkah ketiga, dengan bukaan yang sama dengan langkah kedua tadi, iaitu langkah yang daripada sini tadi adalah sama bukaannya, jangan ubah bukaan. Kita pindah jarum pada titik C dan kita bina lengkuk yang ketiga ini yang bersilang dengan lengkuk yang kedua tadi. Titik silang ini adalah bila disambungkan ke O adalah pembagi dua sama sudut. Itu akhir sekali kita sambungkan titik silang ke titik O, maka garis yang kita bina ini adalah garis pembahagi dua sama sudut. Sudut atas dan sudut bawah. Yang ketujuh, garis lari kepada suatu garis AB dan melalui satu titik P yang diberi. Kita nak bina satu garis selari dengan garis AB yang diberi melalui satu titik P yang ditetapkan. Macam mana caranya? Kita tengok langkah-langkah atau caranya. Pertama, buka bukaan jangka lukis daripada titik A ke titik P. Iaitu jangka lukis dibuka, jarumnya pada titik A dan mata pensilnya pada titik P, tepat pada titik P. Dan gerakkan lengkuk yang melalui P tersebut. Dan tentu bila ukurannya adalah A ke P, maka lengkuk itu melalui P. Dengan bukaan yang sama, kita pindah jarum kepada titik B sini dan bina lengkuk yang kedua. Seboleh-bolehnya lebih besar sikit lengkuk ini sebab kita tak tahu bersilangnya di mana. Kita boleh bina, kalau kita tahu adalah kita boleh bina lebih kecil, tapi tidak mengapa kita bina lengkuk yang lebih besar di sini. Kemudian langkah yang ketiga, kita ukur bukaan jangka lukis
sejarak A ke B. Iaitu jarum diletak pada titik A, mata pensel digerakkan bukaannya ke titik B, iaitu bukaan sekarang adalah sama panjang dengan jarak AB, dan pindahkan jangka lukis jarumnya kepada titik P tadi, yang bersilang dengan lengkuk pertama tadi. Letakkan jarum di sini, dan gerakkan lengkuk agar ianya bersilang dengan lengkuk yang kedua tadi, yang kita bina daripada titik B tadi, yang ini. Sebab itu kita bina yang titik B tadi lebih besar agar ianya boleh bersilang di mana-mana bila kita membina lengkuk yang ketiga ini. Sekarang kita sambungkan titik P dengan titik silang tersebut. Maka garis sambungan ini adalah garis yang selari dengan AB melalui titik P. Dan akhir sekali, kita tengok macam mana membina segi empat selari. Sebagai contoh di sini, sempadan yang diberi dan sudutnya diberi. Contoh adalah segi empat selari ABCD dengan AB 5 cm. Yang ini BC 4.5 cm. Dan sudutnya adalah 60 darjah. Tengok cara-caranya, cara nak bina. Pertama, kita bina sempadan yang satu, yang pertama, itu yang 5 cm. Biasanya kita bina sempadan yang bawah dulu, dengan membina tempereng garis AB banyak 5 cm. Cara bina tempereng garis sama seperti yang pertama tadi, video yang pertama, iaitu kita ukur jangka lukis sebanyak 5 cm dengan pembaris, dan kita letakkan jarum pada titik A, gerakkan bersilang dengan garis yang telah kita lukis sebelumnya, maka AB adalah 5 cm. Yang kedua, kita perlu bina sudut 60 darjah dengan sempadan yang satu lagi. Caranya adalah sama seperti kita bina sudut 60 darjah sebelum ini, iaitu bina satu tempereng garis yang agak besar ini daripada titik A, bina tempereng garis ini, kemudian dengan bukaan yang sama pindahkan jarum pada titik silang pada garis AB ini, gerakkan lengkuk untuk membina lengkuk bersilang dengan lengkuk yang pertama, maka titik silang ini adalah 60 darjah jika disambung kepada titik A. Iaitu yang ketiga, kita sambungkan titik yang bersilang tadi daripada titik A, kita sambung agak panjang melebihi yang dikehendaki. Kemudian kita akan bina sempadan yang ini, iaitu sebanyak 4.5 cm. Iaitu langkah yang seterusnya, langkah keempat. Yang ini kita ukur jangka lukis dengan bukaan 4.5 cm. Dan kita gerakkan daripada jarum di A, gerakkan untuk membentuk satu silang pada bukaan garis bukaan 60 darjah tadi, iaitu titik silang ini adalah titik D sekarang. Dan yang kelimanya, langkah yang kelima,
Kita buat bukaan sama dengan bukaan AB sebab sempadan atas adalah sama. Bukaan AB 5 cm. Kita boleh ukur dengan pembaris 5 cm ataupun kita boleh ukur dengan letakkan jarum di titik A dan buka mata pensel ke titik B pun boleh. Iaitu dia sama jarak 5 cm. Maka sekarang langkah kelima adalah kita letak jarum pada titik D, titik silang D dan gerakkan lengkuk yang agak besar ke sini agarnya dia boleh bersilang dengan lengkuk yang kita bina seterusnya nanti. Lengkuk ini sekarang adalah berjarak 5 cm daripada titik D. Kemudian seterusnya adalah dengan bukaan sama dengan sebelah kiri iaitu 4.5 cm. Kita boleh ukur dengan pembaris 4.5 cm ataupun dengan meletakkan pada A dan D mata jarum dan mata penselnya. Dan sekarang kita nak bina lengkuk yang 4.5 cm daripada titik B. Maka kita letak jarum pada titik B. Kita gerakkan lengkuk yang terakhir ini. Dan ianya mestilah bersilang dengan lengkuk yang tadinya dibina yang berjarak 5 cm tadi, yang ini. Titik silang ini adalah titik berpenjuru bagi segi 4 selari. Dan akhir sekali adalah kita sambungkan titik-titik tersebut daripada D sambung ke C, titik silang di C ini, dan daripada C ini disambung ke B. Maka kita telah terbina segi 4 selari ABCD dengan sempadannya adalah 4.5 cm dan 5 cm dan bukaannya adalah 60 darjah. Sekian nota-nota pendek untuk pembinaan geometri. Video-video seterusnya kita akan tengok untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam pembinaan geometri.